Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dalam kuliah ini kita akan lihat topik kawalan dalaman yang bahagian kedua, dan untuk topik kawalan dalaman bahagian kedua ini dari segi buku teksnya kita akan rujuk kepada 3 bab, iaitu chapter 8, chapter 9 dan chapter 10. Okey, jadi ada satu framework ataupun satu kerangka kerja yang membantu supaya satu-satu organisasi itu mengatur kawalan teknologi maklumat untuk memastikan bahawa sistemnya reliable atau sistemnya boleh dipercayai. Dan untuk organisasi memastikan sistem mereka boleh dipercayai, maka ada beberapa komponen yang mereka perlu bangunkan atau mereka perlu sediakan supaya sistem mereka reliable. Jadi pertamanya mereka perlu mempunyai security, aktiviti-aktiviti ataupun langkah-langkah keselamatan, dan langkah keselamatan ini adalah untuk mengawal akses kepada sistem dan memastikan data dikawal dan dihadkan hanya kepada orang-orang yang sepatutnya boleh akses kepada sistem. Jadi itu ialah dasarnya. Jadi dasarnya ialah menyediakan keselamatan, sistem keselamatan. Kemudian dengan adanya sistem keselamatan ini, tujuannya ialah ada 4 perkara, iaitu untuk memastikan confidentiality, untuk memastikan privacy, processing integrity dan akhirnya availability. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan confidentiality? Iaitu confidentiality untuk memastikan bahawa data-data organisasi yang sensitif itu dapat dipelihara, tidak terdedah kepada orang luar. Manakala privacy pula ialah berkaitan dengan maklumat-maklumat pihak luar yang disimpan oleh organisasi. Jadi contohnya maklumat pelanggan, maklumat pelabur, maklumat pekerja yang disimpan oleh organisasi untuk tujuan mereka menjalankan operasi. Jadi maklumat pihak ketiga ini perlu dipelihara supaya tidak dilihat oleh orang lain. Jadi itu ialah privacy. Seterusnya ialah processing integrity, iaitu memastikan data diproses dengan tepat, dengan lengkap dan diproses dengan cepat apabila ianya dilaksanakan dengan kebenaran, dengan kebenaran pihak yang berkenaan. Dan akhir sekali ialah availability, iaitu ketersediaan sistem dan maklumat supaya pada masa-masa yang dia diperlukan, maka maklumat itu sepatutnya available, patutnya boleh diakses. Jadi bila kita lihat secara framework ini secara gambar rajah, maka kita boleh lihat dia dalam bentuk beginilah. Untuk mencapai kebolehpercayaan sistem, iaitu matlamat. Jadi kita lihat matlamat ni di atas ni. Matlamatnya ialah kebolehpercayaan sistem. Untuk memastikan kebolehpercayaan sistem, maka ada 4 tunggak ataupun 4 tiangnya lah untuk memastikan kebolehpercayaan sistem. Yang pertama ni ialah dari segi confidentiality yang kita sebut tadi, iaitu maklumat organisasi, data organisasi tidak terdedah kepada pihak luar. Kedua ialah berkaitan dengan privacy, iaitu maklumat pihak ketiga yang disimpan oleh organisasi dipelihara daripada terdedah. Ketiga ialah processing integrity, iaitu memastikan pemprosesan data adalah tepat, adalah lengkap dan on time, cepat.
Dan yang keempat ialah availability, iaitu sistem dan data boleh dicapai pada masa ia ingin dicapai. Jadi untuk memastikan keempat-empat objektif atau tunggak kebolehpercayaan sistem ini diperoleh, maka organisasi perlu memasang ataupun mempunyai sistem keselamatan ataupun sistem security system yang baik. Jadi dengan security system yang baik dapat membantu untuk mencapai empat kalau kita nak kata objektif lah, untuk mencapai empat objektif, yang mana dengan tercapainya empat objektif ni, maka kita dapat memastikan sistem kita adalah reliable, boleh dipercayai. Okey, jadi kita sebut tentang security ataupun keselamatan. Jadi keselamatan ataupun security ni sebenarnya dia adalah management issue, dia adalah isu pengurusan dan bukannya isu teknologi maklumat semata-mata. It's not about the technology, but it's about how you manage your system. Okay. Jadi sistem keselamatan adalah berkenaan dengan pengurusan. Jadi proses ataupun life cycle dalam mengurus security, pertamanya melibatkan kita menilai ancaman dan melihat apakah tindakan ke atas risiko yang kita boleh ambil. Kedua ialah kita membangunkan polisi-polisi, seterusnya kita menyampaikan polisi itu ke dalam organisasi supaya staf ataupun pekerja dalam organisasi akan faham polisi dan mereka akan melaksanakan polisi. Proses yang ketiga ialah kita memperoleh dan melaksanakan solution ataupun penyelesaian, maknanya kita punya action lah, kita memilih, mungkin kita membeli tools, the right tools, kemudian kita melaksanakan tools tersebut. Kemudian setelah kita melakukan pelaksanaan, kita akan lihat performance ataupun prestasi pelaksanaan kita, dan kita akan membuat penilaian semula lah selepas itu terhadap ancaman-ancaman kita. Jadi kita mengurus perkara-perkara ini adalah satu keperluan dalam kita memastikan sistem adalah reliable.